ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف, pertamanya wujud. Baik, dia nak cerita mengenai sifat-sifat Allah Ta'ala yang qadim itu. Mana dia nak cerita mengenai sifat 20 yang wajib ada pada Allah, yang wajiblah kita mengenalinya sebagai wajib fardu ain. Siapa tak tahu berdosa sampai mati. Siapa tak belajar berdosa lah sampai mati. Dia khawatiri seluruh amalannya tak diterima Allah, sah pada syarak tapi tidak makbul pada hakikat. Pasal tak kenal Allah. Jadi wajib kenal Allah dengan mengenali sifat-sifatnya. Kalau orang kata ada ke zaman Nabi belajar sifat 20. Zaman Nabi dia belajar satu Quran tu. Kita hari tak mampu nak belajar satu Quran tu. Itu yang ulama susun 20 ya. Dia mudah sikit nak faham. Tu pun tak faham. Kita ni tak faham. Sahabat-sahabat Nabi ni diajar, dididik oleh Rasulullah ni. Bukan kata 20, satu Quran tu. Satu Quran tu dihafaznya, dipahamnya sehingga jadi fana dan majzub dengan Allah. Dia tak ada alasan nak kata tak ada zaman Rasulullah. Sebab sifat 20 ni diambil daripada Al-Quran. Cuma ulama-ulama meringkaskannya di 20. Nak bagi mudah faham, nak bagi mudah kenal Allah. Baik. Pertamanya wujud, artinya ada.
iaitu adanya zat Allah Ta'ala dan bersifat ia dengan kamalatnya, yakni bersifat dengan segala sifat kesempurnaan pada azali hingga abad iaitu pada azali hingga selama-lamanya. Ini bahasa syariat. Ya, Allah ni tak duduk di dalam masa. Allah tak duduk di dalam waktu. Allah tidak melalui masa. Allah tidak melalui waktu. Bahkan masa itu Allah yang jadikan. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Allah jadikan masa. Dan Allah sendiri tidak duduk dalam masa. Macam manusia buat jam, dia tak duduk dalam jam tu. Betul. Dia buat jam, dia tak duduk dalam jam tu. Allah jadikan masa. Allah tidak duduk dalam masa. Allah tak melalui masa. Yang melalui masa ni ada mula dan ada akhir. Allah ni tak ada mula, tak ada akhir. Baik. Jadi tiap-tiap yang mula mesti ada yang akhirnya. Sebab dia melalui masa. Allah tidak ada mula, dia tidak ada akhir. Wal awwal wal akhir. Maka Allah tidak ada kemusnahan. Allah tak berubah-ubah. Itu wajib kita reti. Mustahil ia Allah itu adam. yakni tiada. Artinya adam itu tiada pada azalnya, yakni pada awalnya. Pada azal itu pada azali atau pada awal. Atau ada ia pada azal tetapi tiada bersifat ia dengan kamalatnya. Ini semua mustahil. Mustahil bagi Allah itu ada pada azali tapi tak bersifat dengan kesempurnaan. Itu mustahil. Atau bersifat ia dengan sifat-sifat kesempurnaan pada azal, ini pada azali, tetapi tiada berkekalan ia, makna kata akan musnah pula akhirnya, iaitu mustahil sekaliannya. Yang ini wajiblah kita percaya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang wujud pada azali. Apa maksud azali? Azali ni maknanya adanya, tiada permulaan bagi adanya. Adanya itu tidak ada permulaan. Itu makna kata azal, azali. Azali itu maksudnya perkara yang tiada permulaan. Perkara yang azali ni ada dua. Perkara yang azali ni ada dua. Apa dia? Segala sifat yang wajib bagi Allah. Segala sifat yang wajib bagi Allah itu azali. Maknanya adanya tak ada mula. Adanya tak ada mula. Itu yang pertama. Yang kedua, segala sifat yang mustahil bagi Allah. Segala sifat yang mustahil bagi Allah pun dinamakan azali juga. Apa maksud kata sifat mustahil itu azali? Maksudnya ialah tiadanya sifat kekurangan bagi Allah itu tiada pada azali. Maknanya tiada pada mulanya dan tak ada selama-lamanya.
Itulah makna kata sifat mustahil itu pun azali. Jadi kalau kita kata apa itu azali? Azali itu ialah segala sifat kesempurnaan yang ada pada zat Allah, dan segala sifat yang mustahil ada pada zat Allah. Jadi maknanya azali ni maknanya tu umum. Maknanya tu umum. Ada satu lagi kalimah yang serupa dengan azali, iaitu qadim. Qaf dal ya mim. Apa maksud qadim? Qadim ni maknanya perkara yang tidak ada mula. Perkara yang ada yang tiada mulanya. Perkara yang ada yang tiada mulanya. Faham ya? Perkara yang ada yang tiada mulanya. Iaitu segala sifat-sifat kesempurnaan Allah. Maka tu namanya qadim. Baik, ini pendapat Imam Sa'duddin Taftazani. Imam Sa'duddin Taftazani. Jadi kata Imam Sa'duddin Taftazani ni, azali dan qadim itu berbeza. Azali itu umum, qadim itu khas. Umum macam mana? Bila kata azali, yang wajib, sifat yang wajib bagi Allah pun azali, sifat mustahil pun azali. Kalau wajib, azali adanya. Kalau mustahil, azali tiadanya. Gitu. Faham? Kau tak faham? Kalau kata qadim, qadim itu qadim adanya. Maknanya adanya tidak ada mula. Jadi kalau kata qadim ni benda yang wajib lah, perkara yang wajib sahaja. Kalau kata azali, wajib pun boleh, mustahil pun boleh. Faham? Itu kata Imam Sa'duddin Taftazani. Pendapat ini dhaif. Pendapat ini dhaif, lemah. Pendapat yang muktamad, qadim dan azali itu serupa, tak ada beza. Pendapat yang muktamadnya, qadim dan azali itu serupa, tak ada bezanya. Baik, habis. Maknanya apa dia? Perkara yang tak ada mula. Tiap-tiap perkara yang tak ada mula tu maknanya qadim. Itu pendapat yang muktamad, pendapat Imam Sanusi dan orang-orang yang mengikut dengannya. Baik, habis. Tambihun, ini suatu penjagaan. Bermula i'tiqad, orang yang mengiktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi ia akan sifat ma'aninya yang 7 itu kepada hambanya, maka iaitu i'tiqad yang sangat jahat, yang merubah akan imannya dan Islamnya. Masya Allah, dah jahat, berubah pula iman dan Islam. Ini yang baru-baru ni kita cerita ni, dah jumpa dah dalam kitab. Tak boleh kata Allah beri pendengaran kepada kita, Allah beri penglihatan kepada kita. Ni dah dalil dia. Kok orang tanya mana hang mengaji ni, sosat tak nak dengar ni. Buka kitab Hidayatul Mutafakirin, muka surat 5,
kitab karangan Tuan Husin Kedah, seorang wali Allah. Jangan duk kata 7 wali Melayu, 7 wali Melayu. Ni dia salah seorang 7 wali Melayu yang terkenal itu, ya, iaitu Syekh Tuan Husin Kedah. Ni dia karang ni kitab dia ni. Inilah dalil dia, kata tak boleh kata Tuhan beri. Tak boleh kata Tuhan beri pendengaran, sebab pendengaran tu sifat Allah. Kalau Tuhan beri pendengaran, bermakna beralih sifat Allah dari zatnya kepada makhluk. Tapi kalau kata rezeki tak apa, makan minum harta tak apa. Pasal apa? Makan minum harta tu bukannya ada pada zat Allah, itu adalah ciptaan Allah. Ni siapa bagi? Rumah besar ni 10 tingkap. 10 tingkap Allah beri, tak apa, betul. Ya, ini harta banyak dalam bank, semua dia punya duit. Siapa beri? Allah beri, tak apa. Pasal apa? Harta bukan perkara, ya, dari zat Allah, bukan perkara yang berdiri di zat Allah. Harta itu makhluk yang diciptakan Allah. Maka harta boleh kita kata pemberian Allah, sebab harta itu bukan perkara yang ada di zat Allah. Bahkan harta itu perkara yang dijadikan oleh Allah. Maka tak apa kita kata beri. Tapi kalau pendengaran dalam bahasa Arab disebut sam'un, itu sifat Allah. Sifat Allah Tuhan tak beri pada makhluk. Kalau kita kata Allah beri kita pendengaran, bermakna beralih sifat pendengaran dari zat Allah lalu berubah duduk pada makhluk, maka itu mustahil. Maka tak bolehlah kita kata diberi. Jadi dia kata apa? Bermula i'tiqad orang yang mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi ia akan sifat ma'aninya yang 7, iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tu kepada hambanya, maka iaitu i'tiqad yang sangat jahat yang merubah akan imannya dan Islamnya. Allah beri mata, Allah beri mata tak apa, tapi Allah tak beri penglihatan. Allah beri telinga, betul, Allah beri telinga, tapi Allah tak beri pendengaran. Telinga dia beri. Telinga tu bukannya ada fungsi. Mata beri tak? Mata beri, tapi mata bukannya ada fungsi. Baik. Tak kala kita melihat itu, dikala itu Allah yang mengizinkan penglihatan. Allah yang mengizinkan kita melihat. Kita melihat dengan apa? Melihat dengan penglihatan Allah hakikatnya. Tak kala kita mendengar itu, Allah yang mengizinkan kita mendengar. Mendengar dengan apa? Mendengar dengan keizinan Allah. Tak apa. Bukan Allah Ta'ala beri, ya. Kita kata Allah, kita dengar dengan keizinan Allah, tak apa. Jangan kata kita dengar dengan pendengaran yang diberikan oleh Allah, itu salah. Jangan kata kita melihat dengan penglihatan yang diberi oleh Allah, itu salah. Kita melihat dengan keizinan Allah, tak apa. Kita mendengar dengan keizinan Allah, tak apa. Ya. Ataupun kita kata kita melihat dengan penglihatan, kita melihat dengan penglihatan Allah. Mana dalil dia? Apa dah dalil dia? Dalil dia ingat? Surah Al-Ma'idah itu. Surah Al-Ma'idah ke surah Al-An'am? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tak dapat dilihat oleh pandangan mata. Dialah yang melihat oleh tiap-tiap pandangan mata. Nampak? Itu dalil.
Tak kala kita berbuat sesuatu. Adakah kita berbuat dengan kudrat yang diberikan oleh Allah pada kita? Tak. Tak kala kita berbuat itu, dikala itu Allah yang menggerakkan kita. Dalil, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan sekalian pekerjaan kamu. Jadi maknanya bukan Tuhan beri kudrat tu, tidak. Itu dah dalil lah Quran. Sebab tu kena ngaji tauhid tu, sifat 20 ni. Jadi sifat 20 tu, sifat ma'ani hanya ada pada Allah. Pada kita mana ada? Kita kata, ya, engkau pun ada penglihatan, tengoklah sendiri. Jaga-jaga tu. Kalau kita cakap lagu tu tak salah selagi kita faham bahasa yang kita ungkapkan itu ialah kalam majaz, bukan hakikat. Tak salah kalau kita kata perkataan, ya, engkau ada pandangan Tuhan beri, maka lihatlah sendiri. Maka kita cakap tu atas dasar majaz qauliyah, kalam pinjaman, kata pinjaman, bukan hakikat. Maka itu harus nisbah zahir. Macam kita kata, makan ubat apa lega? Semalam makan Panadol lega, tak makan entah jadi lagu mana lah. Seolah-olah macam Panadol tu bagi bekas. Tapi kita cakap sahaja, bukan i'tiqad. Cakap atas dasar majaz qauliyah, kata pinjaman. Itu harus. Dan kita kena fahamlah bahasa kita itu bahasa pinjaman, bukan pada hakikat, pada syariatnya sahaja, pada zahirnya sahaja. Tapi kalau dia buat itulah hakikatnya Panadol yang menyembuhkan, yang tu jadi syirik ya. Tapi kalau cakap sahaja tak harus. Cakap sahaja Panadol, aku makan Panadol sembuh, bagus betul lah Panadol. Ya, cakap sahaja i'tiqadnya Allah menyembuhkan, maka itu harus. Tidur tak harus, ya. Ngaji tidur tak harus, ya. Nanti kena humban dalam kolah, ya. Tidur esok buat tilam lah, sonok sikit tidur, buat tilam dengan bantai selimut sekali. Baik. Kita teruskan. Kerana mengisbat ia akan beberapa kekurangan bagi Allah Ta'ala dan kesempurnaan bagi hamba, dengan menukar akan hakikat ketuhanan daripada Allah kepada hamba dan membawa keadaan zat Allah Ta'ala itu hampa daripada sifatnya, dan boleh bercerai sifatnya itu daripada zatnya, dan berpindah ia daripada satu zat kepada satu zat, dan membawa keadaan sifat itu boleh berdiri dengan sendirinya pada ketika berpindah itu, dan berkesudahan ia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekaliannya itu mustahil ia pada akal dan pada syarak. Dan lagi pula tiada tasawur keadaan satu sifat boleh berdiri kepada beberapa zat. Mana kata tak sampai akal kita, ataupun tak terfikir oleh akal kita, tak logik. Tiada tasawur ni tak logik. Satu sifat boleh berdiri kepada beberapa zat. Satu sifat boleh duduk pada beberapa perkara. Satu sifat, satu je lah zatnya. Contohnya hitam ni. Ni hitam satu sifat. Hitam pada mikrofon ni satu sifat. Dia duduk pada mikrofon je lah. Dia tak duduk lah pada tempat lain.
tempat lain hitam yang lain pula. Betul? Putih pada kertas. Duduk pada kertas tu lah. Kertas lain, putih lain pula. Jadi satu sifat hanya duduk pada satu zat. Mustahil satu sifat duduk pada beberapa zat. Maka yang ada sifatnya Allah Ta'ala sahaja. Makhluk mana ada sifat? Sifat tu perkara yang tak akan berubah-ubah. Dia qadim lagi azali, tidak berubah dan tidak musnah. Itu mana kata sifat. Adapun makhluk ni dia berubah-ubah. Sifat yang ada pada diri makhluk tu dia berubah-ubah, ada mula, ada akhir. Contohnya penglihatan. Dia buka mata, dia nampak, dia tutup dah tak nampak. Dia buka sikit-sikit, nampak sama-sama. Di depan dia nampak, di belakang dia dah tak nampak, tepi pun tak nampak, kadang-kadang depan pun tak nampak. Betul tak? Orang buta ada mata tapi tak nampak pun. Orang pekak ada telinga tapi tak dengar pun. Itu maksudnya apa? Makhluk tidak ada sifat, yang adanya arad, ya. Ain radad. Apa dia arad? Arad ni perkara yang sentiasa berubah-ubah. Tadi cakap lain, betul cakap lain pula. Itu maksudnya perkara yang ada pada diri makhluk itu namanya arad, bukan sifat. Maka sifat mustahil ada pada diri yang lain, melainkan hanya diri Allah sahaja. Baik. Jadi tak boleh berkata Allah beri penglihatan kepada kita kerana boleh membawa kepada maksud beralih sifat Allah dari zatnya kepada makhluk. Maka iaitu mustahil. Jadi nak kata lagu mana? Nak kata lagu mana? Kita kata makhluk itu melihat dengan penglihatan Allah. Satu lagi, nombor dua, makhluk itu melihat dengan izin Allah. Dua. Tiga, makhluk itu melihat dengan penglihatan yang dihantar oleh Allah yang tidak diketahui kafiatnya. Makhluk itu melihat dengan penglihatan Allah. Makhluk itu melihat dengan penglihatan yang dihantar oleh Allah yang tidak diketahui kafiatnya. Nombor tiga tu susah sikit pun nak faham. Itu bahasa kitab lagu tu. Yang paling mudahnya dua di atas tadi ya. Itu mana dia? Kita ni tidak ada sifat mani. Yang ada tu semua perkara yang dihantar oleh Allah yang tidak diketahui kafiatnya. Allah juga yang mengetahui. Macam orang stroke. Orang stroke. Orang stroke ni duduk atas kursi roda. Ya, nak pergi mana-mana pun duduklah atas kursi roda tu. Dia nak bergerak sendiri tak boleh, tangan pun dah tak boleh nak tolak lah. Saya keras habis semua duduk keras. Ikutlah orang nak tolak pergi mana pun tolak lah. Jadi dia bergerak bukan bergerak sendiri. Dia bergerak kerana digerakkan oleh tukang tolak. Bezanya dia nampak tukang tolak. Jangan dia nampak dia ditolak duduk atas kereta, atas kursi kursi roda. Jadi orang yang ditolak dia nampak, orang yang menolak tu dia nampak, kursinya pun dia nampak. Maka dia kata apa? Saya bergerak kerana digerakkan oleh tukang tolak.
Nampak tak kafiat dia? Cara dia jalan tu? Nampak. Iaitu dia berjalan dengan jalan, orang menolak dia di atas kursi roda. Tapi kita dengan Allah Ta'ala, kita tak nampak. Macam mana cara Allah Ta'ala menggerakkan kita, kita tak nampak. Yang kita wajib i'tiqad, gerak kita digerakkan oleh Allah, bukan gerak sendiri. Ya, penglihatan kita diperlihatkan oleh Allah, bukan melihat sendiri. Pendengaran kita diperdengarkan oleh Allah, bukan mendengar sendiri. Perjalanan kita diperjalankan oleh Allah, bukan berjalan sendiri. Itulah maksud kata, ya, sifat ma'ani makhluk itu bukan diberi oleh Allah, ya. Baik, faham. Itu yang kita sebut dulu. Makhluk dan Allah Ta'ala itu tidak bercerai dan tidak berselimut, tidak bersekutu. Apa maksud tidak bercerai? Gerak makhluk adalah gerak oleh Allah, bukan gerak sendiri. Itu kata tak bercerai, tidak bersekutu, tidak berkongsi sifat dengan Allah. Hanya Allah yang ada sifat ma'ani, makhluk tidak ada sifat ma'ani. Ya, ingat itu. Dia punya kaedah ta'arif dia. Makhluk dan Allah itu tidak bercerai, tidak pula bersekutu. Kalau orang tak faham, dia kata apa? Mana boleh tak bercerai dan tak bersekutu? Cerai pun tak, pisah pun tak. Macam mana? Lepas tu kena ngaji. Lepas tu nak tanya apa, kena tanya orang yang mengaji. Pergi tanya orang tak mengaji, memang. Dia tak tahu istilah tu. Istilah tu cuma teori je. Harus orang alim. Dia tak tahu pasal dia tak nak dengar. Harus. Pasal apa? Itu istilah. Istilah tu teori je. Untuk jadi i'tiqad yang benar, untuk diamalkan oleh hati, kena ada teori dulu. Kalau teori ni pun tak ada, macam mana nak dapat i'tiqad yang benar? Tapi kalau sudah dapat i'tiqad yang benar, tak ada teori pun tak apa dah. Itu dia. Tinggalkan teori apabila sudah jadi amali. Tapi sebelum amali kena ada teori. Baik, ya, Habib. Dan lagi pula tiada tasawur keadaannya satu sifat boleh berdiri kepada beberapa zat, kerana zat hamba ini banyak. Zat hamba ini banyak. Manusia saja dia ada berapa bilion? Hampir 8 bilion ke atas dunia ni, ni. Jadi berpisah semua daripada zat Allah, dia duduk dekat diri makhluk, maka itu mustahil. Dan sifat Allah itu satu-satu jua pada satu jenis je. Apa dia? Iaitu sifat itu hanya ada pada Allah, tiada pada selain Allah. Ya, satu-satu jua sifat Allah ni, dia kata satu-satu jua. Makna satu-satunya sifat itu hanyalah sifat Allah. Tak ada makhluk yang bersifat, melainkan hanyalah berarad. Pada satu jenis jua. Yani satu sifat itu bukan satu sifat itu hanya ada pada Allah, yang mana
tak serupa sifat Allah itu dengan sifat-sifat makhluk. Arat-arat yang ada pada makhluk. Ya, yang ada pada makhluk tak nama sifat, namanya arat. Arat ni maknanya perkara yang sentiasa berubah-ubah, ada mula dan ada akhir. Baik, habis. Kita berhenti setakat tu, kemudian katanya, hai hamba Allah, ila akhirih, wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina وللمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا.